Warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Melayu tahun 6, Unit 20, Warisan Berharga, tajuk Menghayati Karya Sastra, buku teks halaman 116. Objektif PDPR, membina ulasan yang betul tentang cerita tukang kayu dan tukang besi dengan bimbingan guru. Kriteria kejayaan ada 3, membaca dan memahami cerita, menyenarai maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam cerita, dan menulis ulasan. Aktiviti fokus pembelajaran pada hari ini membuat ulasan tentang nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam cerita tukang kayu dan tukang besi. Baiklah, sekarang kamu rujuk buku teks halaman 116. Mari kita baca bersama-sama. Menghayati karya sastra. Izuni sangat gemar membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastra dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastra yang bermutu dapat membentuk pribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastra memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Mari kita baca mengikut intonasi cerita yang betul. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Baiklah, berdasarkan petikan cerita tersebut, yang cikgu gariskan berwarna hijau itu antara isi penting ataupun isi tersurat yang perlu kamu senaraikan dan kita fikirkan apa di sebalik isi tersirat. Kamu sudah belajar isi tersurat dan isi tersirat sebelum ini kan? Baiklah, mari kita lihat mencari makna tersurat dan makna tersirat. Pendahuluan ataupun pengenalan cerita. Baiklah, makna tersurat. Mereka rajin bekerja dan mahir. Jadi makna tersirat iaitu ulasan yang munasabah berikan sebabnya. Jika kita rajin bekerja, hasil kerja berkualiti. Makna tersurat yang kedua, orang kaya bersimpati akan nasib malang mereka. Orang kaya ini suka membantu. Yang ketiga, berpindah ke kedai yang lain untuk mengubah nasib atau mencari jalan. Dan isi tersurat yang keempat, perniagaan tukang besi dan tukang kayu mengucapkan terima kasih. Makna tersirat bersyukur dan berterima kasih. Jadi kesimpulan atau rumusan kita boleh fikirkan. Yang ini contoh ulasan yang lengkap yang cikgu berikan di sini. Baiklah, kita baca bersama-sama juga. Berdasarkan petikan, kita perlu bersikap rajin bekerja serta mahir dalam pekerjaan kita seperti tukang kayu dan tukang besi agar hasil kerja kita berkualiti.
kita juga mestilah bersikap baik hati dan suka membantu seperti orang kaya dalam cerita berkenaan bagi meningkatkan ekonomi masyarakat di tempat kita. Selain itu, kita haruslah sentiasa menerima pendapat orang lain yang mahu membantu dan melakukan perubahan agar kita dapat memajukan diri. Akhir sekali, kita hendaklah selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita. Kesimpulannya, sikap menerima pendapat orang lain dan saling membantu perlu dalam memajukan masyarakat dan negara kita. Itu sahaja. Anak-anak boleh menyalin semula ulasan ini ataupun kamu boleh fikirkan ulasan yang lebih baik daripada jawapan yang cikgu berikan. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.